Hai, bersama saya Muhammad Amal Noman bin Adnan. Kita akan melakukan sesi bedah karangan. Baiklah, ini adalah contoh bahan yang saya ambil daripada Pelajar Darjah 6. Jom bersama saya kita akan menganalisis satu persatu perenggan dari perenggan ke perenggan. Kita mencari di manakah kesalahan yang dilakukan oleh pelajar ini. Baiklah, ayuh kita mencari di manakah kesalahan yang dilakukan oleh pelajar ini. Pada baris ayat yang pertama, pada hari Isnin saya telah menyertai satu perkhemahan unit beruniform bertempat di latar kolam air manis Setiu Terengganu. Okey, dalam ayat ini kita dapat melihat terdapat beberapa kesalahan tanda baca, iaitu tidak meletakkan koma selepas pada hari Isnin seperti yang saya bulatkan di dalam slide ini. Seterusnya pada Setiu Terengganu, di situ juga tidak meletakkan tanda baca koma. Baiklah, pada ayat seterusnya, sebelum kami telah diberi beberapa kumpulan penerangan berkaitan perkhemahan tersebut. Di sini berlaku beberapa perkataan yang tertinggal serta perkataan yang boleh digantikan dengan perkataan yang lain untuk menjadikan ayat ini lebih gramatis. Sebagai contoh, sebelum itu kita letak koma pada situ, kami telah diberi beberapa, kumpulan itu kita gantikan kepada siri. Ia akan menjadi sebelum itu kami telah diberi beberapa siri penerangan berkaitan perkhemahan tersebut. Ini menjadikan ayat ini lebih gramatis dan sedap untuk didengar. Seterusnya, beberapa peralatan perkhemahan perlu dibawa, antaranya kemah, peralatan memasak dan surat kebenaran ibu bapa. Selain itu, helai pakaian yang sesuai dan peralatan keperluan diri mesti disediakan oleh peserta. Dalam dua ayat terakhir ini juga berlaku tertinggalnya perkataan yang menyebabkan ayat ini kurang gramatis. Yang pertama, pada ayat antaranya kemah, di situ kita boleh meletakkan perkataan seperti antaranya seperti kemah, peralatan memasak dan surat kebenaran. Seterusnya, pada ayat yang terakhir, selain itu helai pakaian sesuai. Kita dapat meletakkan sebelum helai pakaian itu dengan perkataan beberapa untuk menjadikan ayat ini lebih gramatis. Apabila kita meletakkan beberapa, ayat itu akan berbunyi, selain itu beberapa helai pakaian yang sesuai dan peralatan keperluan diri mesti disediakan oleh peserta. Baiklah, bagi perenggan yang kedua, saya akan membacakan perenggan ini secara keseluruhan terlebih dahulu. Setelah kami tiba di tapak perkhemahan, kami dibahagi kepada beberapa kumpulan. Aku diletakkan dalam kumpulan ke-8. Aktiviti pertama yang saya ikuti ialah ice breaking. Selain itu, kami juga mengikuti aktiviti membina kawat kaki. Kami diwajibkan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Baiklah, di dalam perenggan yang kedua ini juga berlaku beberapa kesalahan. Namun dalam ayat pertama, setelah kami tiba di tapak perkhemahan, kami dibahagi kepada beberapa kumpulan. Di dalam ayat ini tidak berlaku kesalahan lagi. Untuk ayat yang kedua, aku diletakkan dalam kumpulan ke-8. Bagi penulisan, nombor 10 ke bawah, kita perlu menulisnya dalam bentuk perkataan secara penuh. Ke-8 perlulah ditulis secara penuh, iaitu ke-8 seperti yang tertera di dalam slide ini. Okey. Baiklah, aktiviti pertama yang saya ikuti ialah ice breaking. Bagi istilah bahasa Inggeris, apabila kita mengambil perkataan itu secara penuh, perlulah kita meletakkan tanda baca apostrofi ataupun dalam bahasa Melayunya adalah koma di atas. Untuk ayat seterusnya, selain itu, kami juga mengikuti aktiviti membina kawat kaki. Di dalam ayat ini berlakunya kesalahan tanda baca, iaitu tertinggal koma selepas pada selain itu. Dalam ayat terakhir, kami diwajibkan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Okey, dalam ayat ini, perkataan diwajibkan adalah boleh tetapi tidak sesuai dengan konteks. Dan untuk menjadikan ayat ini lebih gramatis, kita boleh gantikan perkataan diwajibkan itu kepada dikehendaki. Kami dikehendaki melakukan aktiviti secara berkumpulan. Baiklah, dalam perenggan ketiga pula,
Pada hari kedua perkhemahan, kami menjalani aktiviti Istana Pasir. Aktiviti ini sungguh menyeronokkan. Kami berasa sungguh gembira. Apabila tiba waktu malam, kami dihidangkan dengan pelbagai jenis masakan tradisional. Okey, baiklah di sini seperti yang jelas dan sedia maklum, hanya ada satu saja kesalahan di sini iaitu masaka, iaitu kesalahan ejaan. Perkataan yang betulnya adalah masakan. Baiklah, beralih kepada perenggan yang keempat iaitu perenggan yang terakhir bagi karangan ini. Setelah 3 hari berkhemah, tibalah masanya kami pulang. Kami mengemas kembali peralatan yang dibawa. Pada jam 3 petang, kami tiba di sekolah. Walaupun penat, tetapi saya sungguh gembira menyertai perkhemahan ini. Ya, dalam perenggan yang terakhir ini, berlaku beberapa kesalahan penulisan saja. Iaitu tibalah. Tibalah di sini tidak boleh berdiri dengan sendiri. Jadi ia perlu dieja rapat dengan tiba. Tibalah itu perlu rapat. Begitu juga dengan perkataan walaupun. Ia perlu dieja secara rapat. Untuk yang terakhir adalah kesalahan ejaan iaitu menyertai. Perkataan yang betul adalah menyertai. Rumusannya ini saya letakkan kesemua kesalahan-kesalahan yang kita bincangkan tadi ke dalam 3 kolom kesalahan, iaitu kesalahan tanda baca, kesalahan kata serta kesalahan ayat. Sekian saja daripada saya. Di lain masa, di lain hari, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Biji kelapa, biji selasih. Sekian, terima kasih.